Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati penceramah jemputan kita pada hari ini, yang bahagia Dr. Nadia Ismail, pakar psikiatrik Hospital Kulim Negeri Kedah Darul Aman, barisan pengurusan kanan tabung haji, barisan pengurusan Jabatan Moral Insan, pengurus-pengurus ataupun pengarah-pengarah cawangan, pengarah-pengarah negeri, pengurus-pengurus cawangan, seterusnya, warga tabung haji serta para penonton yang bersama pada hari ini dalam program Let's Talk Mental Health pada hari Khamis 17 Februari 2022. Alhamdulillah, selamat datang ke program Let's Talk Mental Health. Jadi adalah lebih elok kita mulakan sesi bicara kita pada petang ini dengan membukanya dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan inayahnya, dengan rahmat kasih sayang Allah, pada petang ini dapat kita bertemu kembali dalam program Let's Talk Mental Health. Saya sebut bertemu kembali kerana ini adalah siri yang kedua, yang mana program ini dilaksanakan sebulan sekali, anjuran daripada Jabatan Modal Insan di bawah seliaan Career Enrichment Center ataupun dikenali sebagai unit kaunseling tabung haji. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita membawakan khas Dr. pakar bersama kita pada hari ini, iaitu Dr. Nadia Ismail, yang merupakan Ketua Jabatan di Pakar Psikiatrik Hospital Kulim Negeri Kedah Darul Aman. InsyaAllah akan membicarakan tajuk pada hari ini tentang bina keyakinan diri untuk bangkit semula. Jadi alhamdulillah, izinkan saya nak membacakan sedikit profil doktor, yang mana Dr. Nurul Nadia binti Ismail ini seperti yang saya maklumkan tadi merupakan Ketua Jabatan Psikiatrik dan Kesihatan Mental Hospital Kulim Kedah Darul Aman. Beliau dilantik sejak tahun 2018 lagi, mempunyai 2 orang cahaya mata, berkelulusan ijazah sarjana muda daripada University of Manchester. Ni ramai penyokong Manchester kot dalam ni. Doktor ni pernah berkelana di Manchester, United Kingdom pada tahun 2006 dan pemegang sarjana perubatan psikiatrik daripada Universiti Sains Malaysia pada tahun 2017. Dan beliau alhamdulillah telah berkhidmat di Jabatan Psikiatrik sejak 2009 di beberapa buah hospital seperti di Hospital Raja Perempuan Zainab II di Kota Baru dan juga di Hospital Pulau Pinang. Alhamdulillah, nak kenal lebih detail insya-Allah, kita yakin percaya insya-Allah doktor pun akan berkongsi dengan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bila kita saling mengenal, insya-Allah mudah untuk kita berkomunikasi. Jadi berbalik kepada kisah kita pada hari ini, mungkin saya nak test mikrofon daripada doktor dulu. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suara doktor clear, cantik. Baik doktor, izinkan saya buat ulasan sikit berkaitan tajuk kita hari ini sebelum saya serahkan kepada doktor. Boleh doktor? Silakan Tuan Haji, silakan. Baik, terima kasih doktor. Baik, alhamdulillah Tuan Haji, Puan Hajah yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita hari ini bina keyakinan diri untuk bangkit semula. Kalau kita lihat di sekeliling kita sekarang ni, kita bukan kata baru, sudah lama, dah nak hampir 3 tahun kita berada dalam pandemik COVID-19, adapun dan sekarang istilah sekarang pun dah disebut endemik COVID-19 kan. Macam-macam berlaku dengan kita, ada perubahan dari segi ekonominya, perubahan orang kata ada yang kehilangan ahli keluarga disebabkan oleh pandemik COVID-19, dan apa yang mengejutkan kita lagi, pada bulan 12 hari itu, akhir tahun, penutup tahun 2021, diuji pula dengan bencana alam. Masya Allah, benda yang kita tidak jangka, benda yang kita tidak rancang. Tapi kita kena ingat,
apa yang berlaku kita pasti ada hikmahnya. Di sinilah Allah nak menguji kesabaran umat-umat Islam, khususnya kita lah, khususnya di warga tabung haji ini, untuk kita renung kembali kenapa berlaku sebegini. Tapi kena ingat, bila kita jatuh, jangan pula kita kata tiada alasan untuk bangkit semula. Suka saya nak membacakan satu ayat Al-Quran yang disebut di dalam Al-Quran. Allah menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 155, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Maksudnya, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Allah sebut dalam ayat Quran ni, Allah uji sedikit sahaja. Allah nak uji keimanan kita sejauh mana kita ingat pencipta kita, supaya kita berserah kepadanya dan bukan berharap kepada selain daripadanya. Oleh itu, jadilah kita orang yang sabar, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada petang ini bukan saya yang nak berceramah, yang nak berceramahnya adalah Dr. Nadia. Jadi insya-Allah kita nak bagi masa sepenuhnya kepada Dr. Nadia. InsyaAllah Dr. Nadia akan berkongsi tips-tips kepada kita bagaimana kita nak bangkit selepas kita jatuh, nak membina keyakinan diri, insyaAllah. Jadi suka juga saya nak maklumkan, sekiranya Tuan Haji, Puan Hajah ada sebarang persoalan yang nak diajukan, boleh kemukakan di ruangan chat ataupun boleh tekan button raise hand untuk kami bagi laluan bagi pertanyaan secara lisan. InsyaAllah kita pun nak, kalau boleh, kita nak ada komunikasi dua hala dengan doktor. Ini peluang kita. Kita jemput doktor pakar untuk membantu kita bagi membina keyakinan diri untuk kita bangkit semula, insyaAllah. Jadi kalau ada apa-apa, jangan lupa letak raise hand dan juga di soalan di ruangan chat. Dan pihak Rustia ada nak memaklumkan sesuatu, dia pesan dah kat saya. Tunggu sampai habis program, sebab di akhir program nanti ada kejutan. Kita nak umumkan peserta terbaik bulanan bagi bulan Januari. Jangan keluar sebelum habis program ni. Jadi tunggu sampai habis sebab ada pengumuman peserta terbaik bulanan bagi bulan Januari. Kalau dapat onkan kamera pun bersama, lagi cantik, senang doktor nak berkomunikasi bersama. Jadi saya ingat, tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan silakan Yang Berbahagia Dr. Nadia Ismail untuk menyampaikan kalam bicara pada hari ini. Silakan Yang Berbahagia Doktor. Terima kasih Tuan Haji Syafiq. Boleh dengarkan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Syafiq sebagai pengerusi majlis pada petang yang berbahagia ini, insya-Allah petang Jumaat, petang Khamis, hari petang Khamis akan memasuki Jumaat. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak tabung haji atas kesudian untuk berkolaborasi bersama dengan Laman Minda untuk mengadakan mental health talk setiap bulan. So bagi saya ini adalah salah satu pengiktirafan kepada Laman Minda dan juga menunjukkan tentang kesedaran kesihatan mental yang semakin meningkat di kalangan rakyat Malaysia, terutamanya di kalangan agensi-agensi kerajaan dan juga agensi bukan kerajaan, kerana mental health is everyone's business. Mental health adalah business, adalah urusan setiap daripada kita, bukan hanya mereka yang mendapatkan yang bergelapa sakit kepada Jabatan Psikiatri, tetapi ia juga menjadi
satu, tanggungjawab korporat, tanggungjawab masyarakat, tanggungjawab keluarga dan juga tanggungjawab diri sendiri. So hopefully dengan adanya program-program sebegini, kesedaran tentang kesihatan mental itu akan lebih berkesan di kalangan masyarakat Malaysia. Dan sebagaimana yang Tuan Haji Syafiq katakan tadi, memang tidak dapat dinafikan bahawa tekanan ataupun isu tekanan kesihatan mental ini sebenarnya semakin bertambah ataupun dikatakan meruncing apabila berlaku sesuatu pandemik. So bila berlaku pandemik bukan sahaja dari segi ekonomi, bukan sahaja daripada segi sosial, bukan sahaja dari segi pelajaran, malahan World Health Organization juga telah mengatakan bahawa apabila berlakunya pada awal pandemik akan berlaku krisis dan di sini akan berlaku peningkatan dari segi isu-isu kesihatan mental. Tetapi apabila penghujung kepada pandemik ataupun kita mengatakan bahawa dalam fasa keempat pandemik ataupun bila memasuki endemik, maka lebih banyak juga kes-kes kesihatan mental ataupun isu-isu kesihatan mental akan meningkat disebabkan oleh kesan kepada pandemik tersebut. Dan sudah pasti ianya bukan sahaja berlaku kepada frontliners tetapi juga kepada seluruh rakyat yang terkesan secara umumnya. Okay, so saya rasa insyaAllah kita akan mulakan dengan talk kita. Encik Saifullah boleh share slides? So sebagaimana telah diterangkan oleh Tuan Haji Syafiq, saya hari ini akan bercakap ataupun cuba untuk sama-sama memberi ceramah ataupun penerangan tentang bina keyakinan diri untuk bangkit semula. Dan untuk pengetahuan semua, kalau dalam bahasa Inggeris kita kenal sebagai resilience, being resilience. Dan tajuk resilience ni saya memang mula saya rasa macam sebab dalam bidang psikologi ni kita ada banyak sangat teori, kita ada banyak sangat kita kata falsafah, kita ada banyak sangat diagnosis dan sebagainya. Dan resilience ni saya betul-betul kenal lebih kurang 2 atau 3 tahun yang lalu dan saya rasa ianya salah satu dia bukan sahaja teori, malahan sesuatu yang sangat praktikal, yang sangat relevan, bukan sahaja semasa dalam pandemik tetapi sepanjang kehidupan kita. Dan sejak saya mengenali resilience, maka saya telah beberapa kali cuba untuk memberi ceramah, cuba untuk menerangkan ataupun memperkenalkan resilience ataupun pembinaan resilience itu dalam diri kita, insya-Allah dalam diri anda semua, keluarga kita dan juga hopefully masyarakat kita pun akan menjadi sebuah masyarakat yang lebih resilient. So bila kita cakap tentang resilience kan, apakah itu yang dikatakan sebagai resilience? Next slide, Encik Saiful. Okey. Pertama sekali, bila kita bercakap tentang resilience, resilient itu adalah kebolehan seseorang itu untuk mengadaptasi dengan baik apabila berhadapan dengan sesuatu kejadian atau tragedi atau trauma yang mencabar atau yang tidak terduga, yang tidak disenangi, yang berlaku secara tiba-tiba dan situasi tersebut selalunya akan memberikan satu bentuk tekanan ataupun stres seperti masalah perhubungan, kesihatan, kewangan sama ada di rumah ataupun di tempat kerja. So bila kita bercakap tentang resilience, dia punya first keyword tu ialah kebolehan kita untuk beradaptasi. Kan, maksudnya mungkin kalau pepatah Melayu tu di mana bumi dipijak, di situ langit dirunjung. Contoh macam tu lah kan. Maksudnya kalau kita tiba-tiba berubah dari segi tempat kerja, bos kita berubah, culture kerja kita berubah, maka kita pun perlu cuba untuk berubah supaya kita boleh mengadaptasi kepada situasi tersebut. So mungkin sebagai contoh yang mungkin anda semua yang telah alami ataupun mungkin masih lagi alami, apabila pandemik menyerang, maka kita semua dituntut untuk bekerja daripada rumah. Kan, kita semua dituntut untuk tiba-tiba menjadi hebat dalam bidang IT. Kan, kalau sebelum ni kita tak tahu macam mana nak beri ceramah online, macam mana nak menguruskan
ceramah secara online, nak menjemput orang, nak menggunakan Microsoft Teams, nak menggunakan Zoom dan sebagainya. Maka disebabkan asbab kepada pandemik itu menyebabkan ataupun menjadikan kita seseorang yang lebih terbuka dari segi IT. So kalau kita boleh beradaptasi dengan situasi tersebut, maka itu juga merupakan salah satu ciri resilience yang penting, kan? Dan kenapa adaptasi ini penting? Kerana kita mengetahui bahawa banyak sangat kajian-kajian psikologi, psikiatri, perubatan yang menunjukkan apabila seseorang itu mempunyai personality yang rigid ataupun dia tidak terbuka, tidak membuka hati ataupun tidak cuba untuk belajar, menerima perubahan, menerima cadangan, menerima sebarang gangguan dalam kehidupan seharian, maka seseorang itu akan lebih mudah terdedah kepada masalah-masalah psikiatri seperti stres, kemurungan, anxiety dan sebagainya. Walau bagaimanapun ada banyak lagi lah faktor-faktor lain. Tetapi being resilience, mempunyai kebolehan untuk kita beradaptasi. Maka itu adalah salah satu kita kata ciri positif ataupun protective factor ataupun faktor pelindung untuk kita tidak mendapat masalah-masalah penyakit mental yang serius. Okey. Yang kedua, bila kita bercakap tentang resilient, kita juga bercakap tentang kebolehan untuk bangkit semula dan bertahan. Dan ini juga merupakan salah satu syarat untuk pembinaan jati diri ataupun personality diri yang lebih ampuh ataupun kita katakan sebagai personal growth. So kenapa saya memang personally suka sangat nak bercakap tentang resilient ini ialah kerana perkataan kebolehan untuk bangkit semula. Kan, maksudnya di sini ialah kita mengiktirafkan resilient ini mengiktiraf cycle kehidupan, kitaran kehidupan seseorang manusia itu kan, di mana kita selalu mengatakan bahawa kehidupan ini umpama roda, kadang di bawah, kadang kita berada di atas kan. Nak berada di bawah tu memang kan most of the time is very unexpected kan. Kita tiba-tiba mungkin sebelum pandemik perniagaan kita okey sebagai contoh, kita pergi kerja okey, kepelajaran anak-anak kita okey, tiba-tiba bila pandemik melanda, semua orang perlu duduk di rumah, semua orang perlu berjumpa setiap hari, semua orang berebut nak guna laptop, semua orang kita perlu beri tumpuan pada tempat kerja, anak-anak pun perlukan kita untuk PDPR dan sebagainya kan. Jadi mungkin pada satu masa tu tiba kita rasa macam oh my god, ya Allah, I do not think I can get through this kan. Kita rasa berasa yang sangat tertekan, kita rasa sangat lemah, kita rasa kita tak mampu nak berhadapan. Tapi hari demi hari kita melihat bagaimanakah kita boleh membantu ataupun bagaimanakah kita boleh re-strategize kan, bagaimana kita boleh membentuk semula strategi dalam keluarga kita supaya ibu dan ayah boleh bekerja daripada rumah dengan tenang, anak-anak boleh mengikuti PDPR dengan tenang kan. So apabila kita dari segi kita muhasabah balikkan, kita sebagai seorang Islam kan kita digalakkan untuk muhasabah kan, apabila kita buat refleksi diri, maka kita akan nampak bahawa yes, pada awal-awal pandemik hari tu kita berada dalam keadaan yang sangat tertekan, sangat yang macam kita rasa macam tak tahu macam mana nak berlaku, pelbagai fikiran-fikiran negatif ataupun prediction yang negatif, bayangan-bayangan yang sangat buruk mungkin melanda. Tetapi selepas beberapa ketika kita mula belajar untuk strategize, untuk membuat satu strategi supaya kita boleh bangkit semula. Maka jika anda melalui satu fasa kehidupan tersebut, saya harap anda acknowledge your achievement dan pastikan anda juga acknowledge children's achievement kan. Sebab kita kadang-kadang manusia ni kita suka mengkritik, kita nampak semua perkara yang salah orang lain buat, tetapi kita sukar sekali untuk nak mengiktiraf kebolehan, kekuatan ataupun usaha yang dilakukan oleh seseorang. Ingat ya, usaha itu adalah penting. Usaha kita adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan benda tu yang kita kena terapkan pada diri sendiri dan juga pada diri anak-anak kita. Dan yang terakhir sekali, apabila kita bercakap tentang resilient, maka kita sebenarnya memberi fokus kepada perkara yang seseorang itu boleh ubah, yang kita boleh ubah. Maksudnya ialah apa yang kita boleh bantu diri kita untuk
bangkit semula, ataupun bagaimana kita boleh membantu orang lain untuk bangkit semula tanpa menafikan segala kesulitan, segala kesedihan dan kerisauan serta lain-lain perasaan yang dialami oleh seseorang apabila seseorang itu sedang mengalami zaman kejatuhan beliau sendiri. Okey, so sebab itulah saya sangat suka kepada resilient, sebab dia membenarkan kita untuk jatuh, dia mengiktiraf bahawa kehidupan kita ada jatuh dan kita mampu untuk bangkit semula, dan bila kita bangkit semula itu kita akan menjadi seorang manusia yang lebih baik daripada sebelum kita jatuh. Okey, so next slide Encik Saiful. Okey, dan mungkin saya juga selepas saya mengenali resilience, alhamdulillah Allah memilih saya untuk sebagai salah seorang pakar psikiatri yang terlibat dari segi pembentukan task force untuk kita nak menerapkan ciri-ciri spiritual semasa kita memberikan rawatan kepada para pesakit. Dan apa yang saya suka tentang tajuk resilience, tentang spiritual ini ialah kita terlebih dahulu kita kena tahu bagaimana perasaannya. Kita sendiri perlu adapt ataupun perlu mengaplikasikan ilmu dan sebagainya sebelum kita boleh memberi, kan. Kita tak boleh memberi kalau kita tiada sesuatu, kan. So ini saya merasakan saya sangat-sangat bersyukur kerana Allah memang memilih saya untuk bersama dengan beberapa orang pakar psikiatri yang lain untuk explore lebih lanjut bagaimanakah spiritual ini kita boleh gunakan dalam masyarakat kita. Dan sebelum saya pergi lebih lanjut, kan, saya ingin berkongsi hadis Rasulullah SAW yang saya pasti anda semua telah dengar berkali-kali, tetapi again setiap kali saya dengar hadis ini, ianya macam ada satu suntikan dalam hati, dalam jiwa saya untuk kekal tenang, untuk kekal bertahan, untuk kekal yakin bahawa walau bagaimana teruk pun keadaan saya, insya-Allah akan ada jalan keluar. Rasulullah SAW bersabda, sungguh ajaib dalam urusan orang mukmin. Sesungguhnya setiap urusannya baginya ada kebaikan dan perkara ini tidak berlaku melainkan kepada orang mukmin, kan, kepada orang yang beriman. Sekiranya dia diberi dengan sesuatu yang menggembirakan lalu dia bersyukur, maka kebaikan baginya. Dan sekiranya apabila dia ditimpa kesusahan lalu dia bersabar, maka kebaikan baginya. Masya Allah, subhanallah. Hadis ni memang bagi saya sangat-sangat menepati definisi resilience itu, dan ini juga menunjukkan bahawa Islam itu sendiri mengiktiraf bahawa kehidupan seseorang manusia itu bukan hanya sekadar senang, kan, akan berlaku kesusahan, kan, dan yang indahnya setiap kali berlaku kesusahan, setiap kali sama ada ayat-ayat Al-Quran bercerita tentang kesusahan ataupun ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz oleh Ustaz Syafiq tadi, yang diuji dengan ketakutan, dengan kebimbangan, dengan harta benda dan sebagainya, kan. Bila kita bersabar, kan, maka Allah akan memberikan kebaikan yang lebih daripada kesusahan ataupun ujian yang diberikan, kan. Dan bagi saya, kita sebagai seorang Islam, bila kita bercakap tentang spiritual ini, hadis ini secara umumnya dia bukan bercakap tentang amal ibadat, kan. Dia bukan bercakap tentang dosa pahala, dia bukan bercakap tentang masalah-masalah fiqh dan sebagainya, kan. Tetapi hadis ini mungkin lebih sesuai kalau kita katakan macam dalam salah satu hadis yang berbentuk tazkiyatun nafs, yang berbentuk peringatan, yang berbentuk pujukan, kan, kepada orang-orang mukmin untuk kekal sabar apabila kita diuji. Dan bila kita bercakap spiritual dari segi konteks spiritual itu sendiri, ianya adalah satu pengharapan, satu keyakinan bahawa kita mempunyai hubungan dengan yang maha kuasa
Dan apabila kita mengetahui bahawa hidup kita ini berhubung rapat dengan sesuatu yang mempunyai kuasa yang sangat besar, yang yang akan memberikan ganjaran atas apa yang kita sedang diuji pada ketika ini, yang akan memberikan jalan keluar, yang akan memberikan kesabaran, maka itu adalah salah satu daripada ciri-ciri spiritual yang kita boleh bentuk untuk menjadikan diri kita mempunyai keupayaan untuk bangkit dengan untuk bangkit dan untuk bertahan apabila kita diuji dengan sesuatu kesusahan. Okay, next slide, Cik Saiful. Okey, dan bila kita bercakap tentang resilience, saya lagi sekali saya quote benda ni sebab saya suka perkataan dia kan, the ordinary magic kan. Kenapa the ordinary magic? Sebab sebelum saya belajar, sebelum saya kaji, sebelum saya baca kajian-kajian tentang resilience, ciri-ciri resilience dan sebagainya, saya selalu mengatakan bahawa resilience ni bukan pada semua orang. Fikiran saya ialah bukan semua orang boleh jadi resilient. Tetapi itu sebab tu kita kena menuntut ilmu kan. Bila saya memahami perkataan resilience itu, Masya Allah, baru saya sedar bahawa yes, actually resilience ni ada pada semua orang. Resilience ini ada pada semua orang. Tak percaya kan? Cuba kita renung kehidupan kita zaman mungkin pada baby lah, bukan baby lah, mungkin pada umur kita 2 ataupun 3 tahun, ataupun cuba anda tanya diri sendiri kan, contoh, bilakah kali pertama anda belajar untuk menunggang basikal? Kan selalunya dalam umur 4, 5, 6 tahun kan. Dan adakah bila anda cuba untuk menunggang basikal 2 tayar tu 2 tayar tu ataupun mungkin 4 tayar tu, adakah anda terus berani, adakah anda terus berjaya? Tidak kan. Kita terpaksa, bila kita first time naik yang basikal 2 tayar tu, mungkin kita terjatuh, mungkin kita tergelincir dan sebagainya. Tapi apa yang kita buat? Kita bangkit kan? Kita bangkit. Dan adakah kita bangkit tu sebab kita belajar tentang resilience? Tak. Kan, tetapi itu adalah satu kebolehan yang Allah memang kurniakan kepada setiap hamba-Nya untuk bangkit kembali apabila kita jatuh kan. Masya Allah, subhanallah. Sebab tu saya kata bila saya belajar tentang resilience ini dan bila saya membuat refleksi, saya merasakan Masya Allah, sebenarnya kita memang adalah lebih resilience daripada apa yang kita fikirkan. Dan apabila kita bercakap tentang resilience, sekali lagi kita bercakap bahawa bukannya orang itu ada resilient ataupun tidak, tetapi kita bercakap tentang spektrum. Maksudnya kita bercakap mungkin bila kita cakap resilience kan, saya tak nak compare saya dengan orang lain. Tak. Kan, bila kita sentiasa compare dengan orang lain, sampai bila pun kita tak akan rasa puas hati dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita kan. Tapi kita buat refleksi diri sendiri kan. So maksudnya dia berbentuk continuous kan, dia berbentuk continuum. So maksudnya mungkin macam saya sebagai contoh, sebelum saya belajar tentang resilience ini, macam mana untuk menjadi seorang ibu yang lebih resilient sebagai contoh, mungkin saya kurang resilient. Tetapi setelah saya belajar tentang topik resilience dan saya aplikasikan resilience ini dalam ilmu parenting skill saya, maka saya menjadi orang yang lebih resilient. Saya menjadi seorang ibu yang lebih resilient. Dan bila anak-anak melihat bahawa ibu mereka menjadi orang yang lebih resilient, yang lebih terbuka untuk menerima kegagalan ataupun menerima kejatuhan ataupun menerima cabaran dan sebagainya, dan ibunya sentiasa berusaha untuk bangkit semula bersama dengan anak dan sebagainya, maka anak-anak kita juga akan melihat dan mereka pun akan memahami bahawa apabila kita jatuh, it's okay kalau kita perlu take a break, tetapi jangan sesekali kita mengaku kalah. Kan, jangan sesekali kita mengaku berkalah, kita bertahan, kita strategize back dan kita cuba untuk bangkit semula dan menjadi orang yang lebih baik daripada hari semalam. So sebab tu saya sangat suka istilah resilience ni. It is the ordinary magic. Maksudnya kita semua ni memang boleh ada. Cuma kita kena identify, kita kena perbaiki lagi kebolehan yang memang Allah dah berikan dalam diri kita, dan kita kena pelajari skill-skills ataupun kemahiran yang diperlukan untuk menjadikan diri kita lebih resilient, bukan untuk diri kita sahaja, tetapi hopefully untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita dan untuk generasi yang akan datang. Next slide. Okey, mungkin ada di antara anda semua para haji, para hajah sekalian
yang bila kita bercakap tentang resilient, ada yang tertanya-tanya kan, adakah resilient ini berbeza dengan be strong kan? Adakah be strong itu berbeza daripada resilient? Adakah maksudnya bila kita being resilient, kita be strong kan? Untuk pengetahuan anda semua, bagi saya istilah strong itu kan, istilah anda seorang yang kuat itu masih lagi tidak menepati definisi dari segi resilient. Kenapa? Kenapa? Next slide, Cik Saiful. Okey. Bila kita bercakap untuk menjadi seorang yang kuat kan, kita akan bahagikan juga kepada kekuatan dari segi fizikal, kekuatan dari segi mental, kekuatan dari segi emosi. Resilient pun memang kita bahagikan juga fizikal, mental dan emosi. Okey, itu tak ada masalah. Tetapi pernah tak kita dengar dalam keadaan kita lemah, mungkinlah kita ada kita baru kehilangan sesuatu yang sangat berharga, contoh kehilangan pasangan, kehilangan duit ataupun kita gagal dalam peperiksaan kan, tiba-tiba ada orang yang kata alah lepaklah, be strong man, kan. So kita pun macam oh my god, rasa macam aku dah cukup kuat dah ni, nak jadi kuat macam mana lagi kan. So benda-benda macam tu dia tidak mengiktiraf tau, dia tidak mengiktiraf perasaan seseorang manusia yang ada perasaan-perasaan seperti sedih, perasaan seperti kecewa, perasaan seperti takut, gelisah dan sebagainya apabila sesuatu yang tidak diingini menimpa mereka. Kuat itu, seorang yang kuat itu tidak mengiktiraf perasaan-perasaan manusia ini. So sebab tu bagi saya bila kita menggunakan be strong konsep dan sebagainya, ia tidak menepati naluri seorang manusia itu. Dan kadang-kala bila masyarakat terlalu mengidolakan ataupun terlalu bercakap tentang ciri-ciri orang yang kuat kan, menghormati ataupun menjadikan orang-orang yang dikatakan kuat ini sebagai satu idola, maka apabila kita berhadapan dengan sesuatu cabaran ataupun sesuatu ujian yang tidak diingini, ini akan menyebabkan seseorang itu berada dalam keadaan denial. Dia menidakkan apa yang berlaku. Tak, aku tak gagal kan. Contohlah kalau mungkin budak sekolah kan, tak mana aku mungkin tak ada, aku takkan dapat B. Aku dah belajar dan aku tak pernah dapat B. Contoh kan, ini mungkin salah cikgu ni kan. Contohlah kan, ini salah siapa kan. Kita akan menidakkan, kita takkan mengambil tanggungjawab ataupun kita tak dapat menerima kenyataan yang berlaku kan. Contoh juga macam hari tu COVID kan, beberapa pesakit COVID saya kan, diorang masa awal-awal didiagnose sebagai COVID tu diorang tak boleh nak terima sebab kita masih lagi menstigmakan orang yang ada COVID kan, dan pada awal-awal pandemik hari tu, dan menyalahkan pelbagai pihak kan. Sedangkan kalau kita seorang yang resilient, kita akan menerima bahawa oh, ini adalah ujiannya, ini adalah mungkin zaman kejatuhan saya lah, ataupun ini adalah ujian yang saya perlu hadapi kan pada ketika ini kan. So kalau being kuat kan, kalau kita salah tafsir dan sebagainya, ia akan menyebabkan kita menidakkan, dan apabila kita menidakkan sesuatu yang berlaku, kita akan suppress, kita akan macam suppress perasaan kita. Kita akan cuba menenggelamkan perasaan tersebut, cuba menekankan perasaan tersebut tanpa kita berhadapan dengan perasaan yang perlu kita berhadapan. Sebagai contoh, kita nak rasa anak kita beritahu dia gaduh dekat sekolah kan, dia gaduh dekat sekolah, kawan-kawan tak nak kawan dengan dia, contoh kan. So kita ni pun, oh tak, anak aku kena kuat kan. Kita pun cakap, alah adik tak apalah, biar Pia kalau dia tak mau kawan, contohlah biar Pia lah kalau dia tak mau kawan ke, adik kan kuat, besok cubalah, mungkin kita akan cakap, contohnya tu ayat saya tu, anak kita nangis, anak kita menangis sebab kawan-kawan tak nak kawan dengan dia. So dia pun mengadu dekat kita. Kita pun cakap, hang buat apa Pi nangis? Kan? Nangis ni orang lemah. Hang kena jadi kuat. Biar Pi dia pun tak nak kawan. Kan? Nangis tu tanda orang lemah. Kan? So kita telah menidakkan emosi, kita kata emosi yang vulnerable, keadaan yang vulnerable anak-anak kita tersebut, dan mereka akan menyebabkan bahawa oh, mak dengan ayah saya tak suka saya menangis, mak dengan ayah saya tak suka saya menjadi seorang yang lemah, maka mereka akan suppress
atau seolah dia bukan buang tau, dia bukan hilang perasaan tetapi diorang suppress perasaan tu, dan ini akan menyebabkan apabila berlaku cabaran yang lebih besar, mereka akan jadi dalam keadaan macam kita kata tertanya-tanya ataupun macam confused. Macam saya nak menangis tapi saya tak boleh menangis, nanti mak saya kata saya lemah. Saya nak jadi seorang yang kuat. Kan, so kita tidak mengajar anak kita untuk menerima perasaan-perasaan yang kita kata mungkin macam negatif ini, dan ini akan menyebabkan seseorang itu sebenarnya lebih terdedah kepada masalah-masalah kesihatan mental seperti stres, kemurungan dan sebagainya, sebab kita tidak mengajar anak kita ataupun kita tidak memberi peluang untuk mereka bersama dengan perasaan-perasaan sedih, gelisah dan sebagainya ini ataupun perasaan-perasaan yang tidak diingini ini, sedangkan kita mengetahui bahawa itu adalah naluri manusia. So kalau kita menidakkan perasaan ini, maka kita menidakkan naluri seorang manusia, maka sudah pasti yang akan menyebabkan seseorang itu lebih terdedah kepada stres dan sebagainya, dan mereka tidak dapat belajar untuk menjadi seorang yang resilient. Sebab bagi mereka hanya ada dua, sama ada kuat ataupun lemah. Okey? Dan kita juga kadang-kadang bila kita nak menjadi yang kuat, seolah-olah kita nak kuat, kita akan mengelakkan diri kita daripada berfikir, kan? Kita biarkan saja masalah tersebut, dan kadang-kadang kita merasakan bahawa kita ini berpura-pura, kan? Kita ini berpura-pura, kita perlu kuat, kita perlu menunjukkan bahawa kita ini kuat, walaupun bos baru marah ke apa, kita perlu menunjukkan diri kita ni kuat, kan? Tidak terkesan dengan emosi ataupun keadaan tersebut, kan? Maka ini adalah ciri-ciri yang sebenarnya mungkin baik hanya pada jangka masa pendek pada keadaan tersebut, tetapi untuk jangka masa panjang ini tidak akan membantu personal growth seseorang, ataupun dia tidak membantu seseorang itu untuk menjadi dirinya yang lebih baik daripada hari semalam. Okey, dan dan perkara-perkara sebegini memang kita ada banyak sangat kajian klinikal yang menunjukkan bahawa sebenarnya apabila seseorang itu dapat menerima emosi mereka, kan, maksudnya mereka menerima, ya sekarang ni saya tengah sedih sebab saya baru kehilangan ibu bapa, contoh, sebab saya baru kehilangan anak disebabkan COVID dan sebagainya, kan. Apabila kita menerima perasaan sedih itu, maka kita mengiktiraf naluri seorang manusia yang memang Allah sendiri pun memang ada cakap tentang sedih, tentang takut, tentang gelisah dan sebagainya, tetapi kita perlu belajar untuk selepas kita mengiktiraf perasaan-perasaan yang tidak diingini ini, kita boleh belajar untuk bangkit semula dalam keadaan yang lebih tenang tanpa kita menidakkan apa yang sedang berlaku ataupun apa yang telah berlaku. So ini adalah antara perbezaan utama mengapakah saya lebih suka menggunakan ataupun memberi pengetahuan tentang resilience berbanding menjadi seorang yang kuat. Okay, next slide. Okey, so kebolehan untuk bangkit semula sekali lagi, yang pertama sekali ialah mempunyai daya tahan untuk berhadapan dengan situasi sukar tanpa perlu menidakkan perasaan atau pemikiran yang sedang anda alami. Baru semalam saya jumpa dengan seorang wanita engineer di salah sebuah kilang yang besar. Manager engineer kan macam mana, tapi jawatan yang tinggi, kan, dia berhadapan dengan satu situasi yang sukar yang saya tak boleh nak kongsi, dan dia mengambil keputusan untuk datang kepada klinik saya dan saya berjumpa dengan pesakit ini, dan bila saya jumpa dengan dia, saya nampak banyak sangat perkataan macam saya dah cuba lakukan yang terbaik, saya tak kisah apa yang orang katakan kepada saya tidak pedulikan perasaan saya tidak pedulikan kepenatan saya, sebab saya tahu saya kena kuat, sebab saya kena buktikan bahawa saya pun boleh berjaya, kan, sebab dia Muslim, wanita, so dia macam dia ada competition dengan non-Malaysian juga, kan. Jadi saya cuma mengatakan kepada dia rasa penat untuk menjadi terlalu kuat dalam keadaan puan yang sebenarnya puan boleh untuk menjadi lemah ataupun untuk berasa lemah seketika kerana itu adalah keadaan puan, kan. Dan dia terus menangis dengan selebat-lebatnya, dan saya rasa perasaan dia memang lebih lega selepas kita boleh mengiktiraf bahawa it is okay for her untuk situasi beliau pada ketika itu untuk berasa lemah, untuk menangis, untuk berasa sedih,
and it is okay, dan itu tidak menunjukkan bahawa beliau bukan lagi seorang yang kuat dan sebagainya, kan? So sebab itu penting untuk kita mengiktiraf perasaan kita, dan being resilient ialah kita mengiktiraf semua perasaan-perasaan ini. Yang kedua ialah kita membenarkan diri kita untuk berasa tertekan ataupun sedih. Yang ketiga, dia bukanlah trait ataupun personality. Yes, mungkin kita nampak kita ni orang yang lemah. Macam saya pun, saya sebelum saya belajar psikiatri dan sebagainya, saya pun rasa saya jenis yang cepat gugup, kan? Bila macam saya target dapat 90 contoh dalam exam, tiba-tiba saya dapat 85, oh rasa macam dah satu kegagalan yang amat besar, rasa macam dah tak boleh nak masuk sekolah asrama dan sebagainya, kan? Tetapi bila resilient ini, bila kita boleh belajar untuk menjadi resilient. So maksudnya tak kira lah anda seorang yang lemah ke, pengalaman anda macam mana yang lepas ke, berapa banyak kesilapan yang anda telah lakukan ke, berapa banyak kegagalan yang anda ada pada masa silam dan sebagainya, anda masih lagi boleh belajar dan menjadi diri anda yang lebih baik dengan belajar untuk menjadi seorang yang mempunyai resilient. Dan yang keempat ialah ianya memerlukan kepada proses latihan, kan? So it's not just magic, kan? It's not just hari ni dengar ceramah Dr. Nadia, besok saya dah jadi orang yang lebih resilient. Kalau berlaku, alhamdulillah, kan? Tetapi kalau tidak, it is okay. Sebab again, hidup ini adalah berkenaan dengan belajar, kan? Hidup ini adalah belajar, kan? Dan saya sebagai seorang doktor psikiatri yang belajar tentang teori-teori psikologi dan sebagainya, bila kita ingat kepada wahyu yang pertama, kan, Iqra', kan, Iqra', Bismillahirrahmanirrahim, khalaq, kan, kita selalu mengutamakan bahawa baca, kan, baca dan kita bacalah dengan nama Tuhanmu yang yang menjadikan, kan, dan kita selalu macam teringat pada ilmu-ilmu berbentuk ilmu-ilmu yang kita kata macam berbentuk fizikal ni, kan, matematik, bahasa Melayu, sejarah dan sebagainya, kan. Tetapi, kan, daripada pandangan saya sebagai seorang psikiatris, saya juga memahami ayat ini bahawa kita juga perlu baca daripada Tuhan yang menjadikan, dari segi ilmu psikologi juga, dan kita tahu bahawa Allah yang menjadikan perasaan sedih, perasaan murung, perasaan bersyukur, perasaan gembira, perasaan takjub dan sebagainya, kan. Dan semua perasaan-perasaan ini adalah menjadi tanggungjawab kita untuk kita belajar cara untuk kita mengendalikan supaya kita boleh menjadi seorang mukmin yang lebih baik, insya-Allah, ataupun seorang manusia, seorang insan yang lebih baik, insya-Allah. So next, Encik Saiful. Okay, so bagaimana cara-cara untuk kita membina semula di jurnal dan sebagainya? Terdapat banyak sangat cara, tetapi saya ingin bawakan anda kepada cara-cara yang basic yang kita boleh muhasabah balik. Okay, so next slide. Next slide, Encik Saiful. Slide masih lagi tidak berubah? Ataupun slide saya sahaja yang tidak berubah? Sekarang ni doktor memelihara kesejahteraan diri, betul tak? Okey, baru. Okey. So, pertama sekali, again, bila kita cakap tentang resilience, kan, kita bercakap tentang diri kita. So bila kita nak membentuk resilience, yang pertama sekali ialah kita kena pastikan bahawa kita memelihara kesejahteraan diri kita sendiri. So yang pertama sekali, the basic things ialah menjaga kesihatan fizikal ataupun self care, kan. So tanya diri kita balik, bilakah kali terakhir kita bersenam ataupun bersukan? Bilakah kali terakhir kita punya tidur yang berkualiti? Dan bilakah kali terakhir kita punya makanan yang berkhasiat? Nampak macam remeh, nampak macam klise, tetapi percayalah tuan-tuan haji, puan-puan hajah sekalian, bahawa 3 prinsip ini, self care ini, kalau kita amalkan, dia sebenarnya membentuk satu, kita kata foundation, satu asas untuk kita resilience, kan. Kenapa? Sebab kalau kita tak ada dari segi kesihatan fizikal, kan, macam mana bila kita tak ada kesihatan fizikal, kita sakit lah, kan, maksudnya, kan. So macam mana kita nak belajar untuk bangkit semula, kan? Macam mana kita nak mencari semangat? Macam mana kita nak bersama-sama dengan keluarga kita untuk kita bangkit semula, kan? So bersenam atau bersukan memang satu perkara yang sangat-sangat penting, dan ia bukan sahaja untuk membentuk resilient, malahan kesihatan emosi, kerana bila kita bersenam ia juga mengeluarkan
nak berlari, nak berenang, nak berbasikal dan sebagainya kan. Kalau kita boleh brisk walk kan, kita brisk walk bukan jalan lenggang kangkung perkataan ni adalah brisk walk. Brisk walk 30 ke 45 minit sehari pun memang dalam recommendation kita untuk mengelakkan ataupun untuk membantu kita apabila kita berhadapan dengan kemurungan ialah brisk walk 30 ke 45 minit 3 ke 4 kali seminggu boleh membantu kita untuk fight the depression, untuk lawan kemurungan tersebut. Okey, yang kedua ialah kita mempunyai ketara sedar ataupun kita being mindful tentang kita punya aktiviti seharian kita. Maksudnya kita jangan jadi robot kan. Kadang kita ni bila kita jadi robot ni maksudnya mungkin kita bangun, kita terus solat. Sebab memang kita solat daripada kecil kan, daripada sejak umur 7 tahun kita dah tentu solat, kita pun solat subuh kan. Tanpa dengan secara mindfulnya, tanpa dengan secara sedar, dengan secara penuh keinginan, dengan penuh spirituality, dengan penuh perasaan penghambaan, dengan penuh perasaan bahawa he is watching over us kan. Kalau ataupun dalam perkataan lain ada ihsan kan, ataupun punya perasaan ihsan kan, yang kita melakukan amal ibadat. So resilient itu ataupun kesejahteraan itu juga adalah sebenarnya apabila kita sentiasa sedar apa yang kita lakukan. Maksudnya kita buat solat bukan sebab orang pergi solat Jumaat, kita pun pergi solat Jumaat. Tapi tak, kita memang niat, kita memang tahu bahawa setiap langkah kita ke masjid itu, setiap putaran tayar kita itu Allah akan berikan ganjaran, akan ada pahala kan. Wuduk kita ambil sebelum kita ke masjid dan sebagainya. Dijanjikan oleh ganjaran dan ia membantu kita untuk khusyuk, untuk sujud kepada Maha Pencipta. Yang kedua ialah kita banyak menulis tentang perkara-perkara yang positif tentang diri kita. Bukannya maksud saya kita nak jadi macam orang yang narsis tau. Narsis ni macam berasa dirinya baik, ujub, takjub pada diri. Macam hari ni pun buat benda yang sama, silap yang sama kan. Sekarang ni pun buat silap yang sama, aku ni memang tak guna kan. Bila kita ada perasaan perkataan tak guna tu, so kita telah menghina diri sendiri, so kita punya kognitif, kita punya emosi semuanya akan down kan. Tetapi apabila kita berhadapan dengan kesilapan, kita cuba apa perkara dan apa perkara sebenarnya yang kita lakukan. Masih lagi kita buat kesilapan kan. So kita senaraikan. Yang pertama sekali mungkin kita dah usaha, kita dah ubah teknik, kita dah tanya orang kan. Tapi hasilnya mungkin tidak lagi baik pada ketika itu. So dia akan menyebabkan perasaan sedih kita itu tidaklah terlalu menjunam kan. Sebab kita tahu bahawa ada perkara-perkara lain yang kita telah usaha. Yang ketiga ialah bersyukur. Bersyukur ni, yes, dia bukan sahaja dari segi konteks Islam. Malahan para psikologi attitude, being grateful adalah satu virtue, adalah satu perasaan ataupun perkara yang sangat baik untuk memelihara kesejahteraan mental seseorang itu. So bersyukur ni bukan saja kepada Tuhan tetapi juga kepada manusia kan. Bersyukur tu berterima kasih, membalas balik kan, bercakap tentang macam bila kawan tolong kita, kita pun macam beritahu, oh kawan kita ni yang tolong kita kan. So itu adalah bersyukur kan. Allah pun memang dah kata la azidannakum la in syakartum la azidannakum kan. Jika engkau bersyukur maka aku akan tambah nikmatku kepadamu. So yang ketiga ialah menghindari perbuatan yang memberikan kesan negatif. InsyaAllah hajah sekalian mungkin tak terlibat dengan perkara sebegini, tetapi percayalah di klinik saya daripada umur awal 7-8 tahun lagi ada ramai anak-anak kita yang sekarang ni terjebak dengan vape, dengan rokok, malahan ada juga yang telah cuba ganja dan juga ais. So dan juga ketum. So tolonglah sama-sama kita pelihara masyarakat kita. Next slide. Ini adalah perkara yang pertama ya. Next slide. Saya rasa macam saya dapat lambat ni saya punya slides ni. Sekejap saya buka slide saya. Okey, mencari makna sebuah kehidupan. So kita reflect balik, kita muhasabah balik kan. Apakah yang kita telah lakukan kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain supaya kehidupan kita ini lebih bermakna. Okey, tak semestinya benda-benda yang besar
Sebagai contoh, sentiasa membantu kan, membantu tu mungkin kalau kita buat air kopi kan, kita pergi pantry, kita buat kopi, taklah kita buat untuk kita seorang kan, kita buat 2-3 cawan untuk kawan yang mungkin satu line meja dengan kita, ataupun kalau dia perlu balik awal untuk ambil anak dan sebagainya, kita tolong hantarkan dia punya barang dan sebagainya kepada bos kan. So itu adalah membantu kan. Yang kedua ialah be proaktif. Kan, so kita sentiasa tanya, sentiasa muhasabah, apa yang saya boleh lakukan untuk memperbaiki kehidupan saya pada hari ini. Okey, dan yang ketiga ialah sentiasa menuju kepada matlamat hidup anda kan. So untuk kita nak menuju matlamat hidup kita ni, pertama sekali kita kena tahulah apa matlamat hidup kita ni kan. Adakah matlamat kita untuk nak jadi pengarah tabung haji satu hari nanti ke, ataupun matlamat hidup saya ni nak ada anak 7 orang ke, ataupun matlamat hidup saya ni dah dapat haji, title haji, saya dah ada rumah, saya ada kereta dan sempurnalah hidup saya ke, ataupun matlamat hidup kita ni ialah satu hari nanti kalau berpeluang saya teringinlah nak pergi negara-negara perang ni kan, untuk nak bantu anak-anak di sana dan sebagainya kan, contohlah. Okey, so yang keempat, sentiasa mencari dan menggunakan peluang yang ada. Okey, so ini pun salah satu perkara yang menyebabkan kita boleh menjadi orang yang lebih resilient kan. Sebab kadang-kadang ada setengah manusia ni, dia memang selalu mengatakan bahawa orang tu bolehlah berjaya sebab peluang datang, orang tu bolehlah berjaya sebab ini kan. Dia menidakkan usaha yang dilakukan oleh seseorang kan, sebab dia tahu bahawa dia sendiri tidak berusaha, sebab tu dia tak boleh nak appreciate usaha orang lain kan. Sedangkan resilient ini sebenarnya macam saya kata ia satu proses kan. Kalau kita rasa kita nak jadi orang yang lebih baik, kita nak bangkit menjadi orang yang lebih baik, maka kita juga perlu tahu untuk mencari dan menggunakan peluang yang ada. Okey, next slide. Senyap je penonton kita pada hari ini. Ada soalan ke macam mana ya? Kalau tak ada, kita teruskan. InsyaAllah, Doktor. Ada soalan, Doktor? Boleh, kita buka soalan, Doktor. Sebab dah nak satu. Boleh. Sila. Okey, Doktor. Alhamdulillah, 1 jam pertama. Alhamdulillah, banyak perkongsian daripada Doktor sebentar tadi tentang resilient. Semangat untuk kita bangkit semula, kerana kita kena ingat, setiap kegagalan bukan bermakna kita gagal selamanya. Kalau kita berusaha, pasti akan ada sinar kejayaan untuk kita. Begitu juga bila diuji, kalau kita bersabar dengan dugaan, pasti ada jalannya untuk kita bangkit hidup seperti sedia kala, insya-Allah. Baik, Doktor, saya nak baca soalan. Ada 2 soalan di ruangan chat, Doktor. Pertamanya daripada Puan Nur Izzati binti Abdul Rahman. Doktor, kalau ada sahabat rapat kita ataupun ahli keluarga kita yang sedang dalam tertekan, tetapi beliau tidak mahu dibantu, adakah kita hormati keputusan dia ataupun ada kaedah lain yang boleh kita lakukan? Itu soalan yang pertama, Doktor. Okey. Nak terus soalan lain ke satu-satu? Saya jawab dulu soalan ni. Boleh, Doktor. Silakan. Boleh, silakan, Doktor. Okey. So, pertama sekali, nak buat lawak sikit lah. Minta izin buat lawak sikit. Mungkin sebab dia tak datang kita punya ceramah pada hari ni kan. Sebab kalau dia datang, dia tahu bahawa salah satu ciri resilient ialah kita mempunyai kebolehan untuk meminta bantuan dan juga untuk menerima kebantuan. So itu adalah yang pertama ya. Yang kedua ialah it is okay. Sebab memang terdapat beberapa personality yang menyebabkan seseorang itu enggan ataupun tidak mahu ataupun tidak dapat menerima bantuan daripada orang lain. Ini adalah salah satu sikap yang memang sebenarnya berada di banyak sangat pihak sebenarnya. Even para pesakit yang saya jumpa dekat klinik psikiatri pun kan, bila kita kata boleh tak kita nak contact dia punya suami, kita nak contact ibu bapa dia, kita nak contact bos dia dan sebagainya kan, mereka refuse. Sebab bagi mereka, they have to be strong on their own. They have to go through these difficulties on their own. Dan itu adalah salah yang silap tentang menjadi seorang yang kuat ataupun tentang menjadi seorang yang lebih resilient. Sebab apabila sebab kemungkinan mereka ini beranggapan bahawa apabila kita menerima bantuan maka kita adalah lemah. Apabila kita menerima bantuan maka kita telah berhutang dengan seseorang dan ini menyebabkan mereka sukar untuk menerima bantuan. So kalau kita nak bantu kawan kita ni, dia ada langkah-langkah dia lah. Yang pertama sekali, it is okay, give them some space and time. Okay, tetapi
Contoh kan, dia kata kawan kita tu mungkin mengalami masalah kewangan kan, dia hutang, contohlah hutang 1,000 kredit kad, ataupun mungkin tak bayar sewa rumah dah 2 bulan, nak kena pindah kan. So kita pun kata tak apa, aku boleh bagi pinjam dulu 1,000. Dia kata tak nak, aku tak nak menyusahkan orang, aku masih boleh mampu lagi, aku tak nak dipandang hina dan sebagainya kan. So kita pun cakap it is okay, mungkin kita terangkan bukan, saya tahu anda seorang yang kuat, saya tahu anda boleh go through cabaran ni, tetapi bila saya bagi pinjam bukan bermaksud awak lemah, bukan bermaksud awak tidak mampu untuk nak berhadapan dengan cabaran ni. Cumanya pada ketika ini mungkin awak perlukan bantuan, dan bila awak sudah jumpa jalan keluar yang lain, awak boleh bayar balik, kan. So kita boleh give some reassurance kan. Ataupun yang kedua ialah kalau kita dah buat yang tu dia masih lagi refuse, kita cakap dengan dia it's okay, balik boleh fikir dulu, boleh bincang dan sebagainya. I am still here kan, I will be here bila anda perlukan bantuan. So dia perlukan reassurance. So selalunya kita macam pujuk kan, kita kata alah ambil lah. Tapi tiba kata kau ni dah lah aku usaha, lepas tu sombong pula kan. So dia lagi menyebabkan orang tu resist untuk menerima sokongan atau bantuan. Yang manusia ni dari segi psikologi ni ialah dia nak dibantu, tetapi ada perkara yang menghalang kan. Contoh mungkin dia tengok mak bapak dia susah, orang nak tolong mak bapak enggan kan ada jenis mak bapak zaman dulu yang macam ni kan. So dia pun mengikut perkara yang dia pernah nampak satu ketika dahulu, tetapi benda tu tidak tepat. Tetapi it's okay, kita respect dan kita bagi reassurance, kata it is okay, you need time, but for your information I will be here, you just let me know when you want me to help kan. Open the options to them. Selalunya bila kita buka options tu, diorang akan datang kepada kita, insyaAllah. Next question, Tuan Haji. Okey, Alhamdulillah Doktor. InsyaAllah semoga dipermudahkan kepada yang bertanya tadi. InsyaAllah mudah-mudahan dapat jawapannya. Baik, soalan yang kedua daripada pengurus cawangan Kuala Kangsar Tuan Haji Tarmizi. Masalah resilient ni adakah ianya dapat mengambil masa ataupun tiada had masa, iaitu bagi membenarkan untuk berasa tertekan? Dan ada sambungan kot Doktor, soalan dia. Dr. Nadia berbicara mencari makna sebuah kehidupan ini bila masa yang sesuai, sebelum kahwin ataupun selepas kahwin. Okay, that's a very good question Tuan Haji. That's a very good question. Thank you. Okay, yang pertama sekali, yes, bila kita nak bercakap tentang beri masa untuk kita macam berada dalam keadaan sedih, bimbang dan sebagainya kan, terus terang saya cakap, dari segi masa tu kita tak ada masa yang fix. Kita tak ada masa yang fix sebab kita berhadapan dengan emosi kita, situasi, cabaran, ujian kita tidak sama kan. Okey, walau bagaimanapun, kalau saya nak jawab dari segi psikiatri, kalau katakan kita berada dalam keadaan yang tertekan, kita berasa murung kan, kita berasa hilang semangat, kita hilang minat nak buat apa yang kita nak buat, dan benda ini berterusan melebihi contoh 2 minggu kan, sehingga ianya mengganggu tugasan kita, mengganggu fungsi harian kita sebagai seorang bapa, sebagai seorang pekerja tabung haji, sebagai seorang komuniti masyarakat, maka nasihat saya, itu adalah salah satu tanda-tanda bahawa kemungkinan seseorang itu telah mengalami kemurungan. So kalau kita nak bercakap tentang had masa, kalau kemurungan kita bercakap tentang 2 minggu lah. Kalau kita nak bercakap tentang anxiety ni dia lebih lama kan. Kerisauan itu perlu berterusan, kerisauan, kegelisahan yang teramat yang terlalu berlebihan sehingga mengganggu tidur kita, sehingga mengganggu perhubungan dengan orang lain, sehingga menyebabkan kita menjadi orang yang cepat marah, lebih terkejut apabila kalau dulu dengan guruh kita okey je, sekarang kita dengan guruh kita jadi macam berdebar-debar, kita rasa macam nak menangis kan, berada dalam keadaan sangat takut dan gelisah ini sehingga kita nak keluar rumah kan, dan ini berterusan melebihi 1 bulan ataupun melebihi 6 bulan kan, maka itu adalah had masa bagi specific psychiatric condition. Okey, itu adalah dari segi, kalau nak cakap dari segi sudut psikiatri lah. Tetapi secara umumnya ialah contoh, saya dulu masa saya mula-mula belajar, masa saya tengah belajar master untuk nak jadi pakar, lecturer saya memang cakap bila dia fail exam dia, dia memang cakap dengan diri sendiri, saya nak bagi diri saya masa 3 hari untuk saya nak bersedih, menangis dan sebagainya. Lepas daripada 3 hari, saya nak
tengok balik, baru saya nak tengok balik apa yang saya fail, markah mana yang saya fail. So daripada situ saya belajar bahawa yes, sebenarnya kita boleh tetapkan bila kita nak sedih. Kan tu dalam ciri-ciri yang apa maksudnya dalam situasi yang spesifik lah. Tetapi since kita berada dalam keadaan yang kita kata dunia ini mungkin dah menghampiri kiamat agaknya kan, astagfirullahalazim, diuji dengan pandemik, diuji dengan banjir yang amat hebat hari tu kan, mungkin kita ada kehilangan nyawa manusia kan, kita kehilangan ahli keluarga yang terdekat dan sebagainya, orang yang kita kasih dan sebagainya. Jadi kalau kita bercakap proses grieving ni maksudnya selalunya grieving ni ialah satu bentuk kesedihan disebabkan oleh kehilangan, maka pada kebanyakan masa grieving ini adalah secara seumur hidup. Tetapi dia berbentuk macam ombak lah. Maksudnya mungkin lepas kita menerima berita kematian seseorang yang kita sayang, mungkin dalam seminggu tu kita akan sentiasa ingat, kita menangis dan sebagainya kan. Tapi selepas seminggu kita tahu bahawa mungkin kita dah start kena kemas rumah, kena kemas barang-barang dia, kena deal dengan bank dan sebagainya. Maka itu adalah kita katakan bahawa kita kena dengan secara sedar mengatakan pada diri sendiri, ini adalah titik di mana saya perlu bangkit semula dan meneruskan kehidupan tanpa orang yang saya sayang. Tetapi mungkin tiba-tiba next year pula anniversary perkahwinan contohlah kan. So definitely pada masa tersebut kita akan sedih. So it's okay untuk kita nak sedih, kita bagi masa. Satu hari ni saya nak sedih, besok hari lain. So dia tak ada masa yang spesifik. Itu yang pertamalah, untuk kita nak berada di bawah lah kan. Atau macam bawah tu maksudnya dalam keadaan kita sedih, gelisah, takut dan sebagainya lah. So walau bagaimanapun secara umumnya lagi lama kita kat bawah kan, lagi lama kita macam membiarkan diri kita dalam emosi-emosi yang tidak membantu ini, maka lagi sukar untuk kita bangkit semula. Okey? Itu secara general lah. Saya harap menjawab soalan Tuan Haji. Untuk soalan yang kedua, sekali lagi ingin saya tekankan bahawa resilience ini adalah proses pembelajaran yang berterusan bagi seorang manusia. So yes, sebelum berkahwin pun kita wajib untuk, bagi saya wajib lah, untuk kita nak belajar untuk menjadi seorang yang resilient, sebab kita tahu bahawa alam perkahwinan ini akan ada banyak sangat cabaran, sama ada cabaran dari segi perhubungan suami isteri, perhubungan dengan ahli keluarga mentua, dari segi kewangan, dari segi anak-anak dan sebagainya. Dan resilient ini juga masih perlu terus dipelajari selepas kita berkahwin, kerana apa yang kita belajar sebelum berkahwin itu mungkin membantu kita hanya pada peringkat awal perkahwinan kan, tetapi apabila berlaku masalah-masalah lain, maka kita perlu belajar sesuatu yang baru dan kita perlu bangkit semula berdasarkan kepada pengalaman baru yang kita ada kan. So itu adalah salah satu ciri cycle lah, saya katakan cycle bagaimana untuk menjadi seorang yang lebih resilient. Wallahualam. Okey, alhamdulillah doktor. Nak kita baca soalan lagi ke doktor? Ada 2 soalan lagi. Boleh? Kita baca soalan. Boleh. Baik, soalan berikutnya daripada Haji Ashraf Abdul Rahiman. Bagaimana cara untuk kita mengetahui ataupun mengenal pasti level of resilient ni doktor? Okey. Menariknya tentang bidang psikologi ini, pada kebanyakan masa kita tak ada macam kita kata catat ukur kan. Kalau macam termometer, kita ukur kita punya suhu kan. Kalau suhu biasa tu 36, 37 kan. Tapi bila pandemik ni semua orang pun dah tahu 37.5 tu dah macam borderline. 37.8 tu confirm demam kan. So kalau demam, kalau awal pandemik dulu kita tak boleh nak keluar kan. Kita kena buat test dan sebagainya. Kalau tekanan darah tinggi, kita ada sphygmanometer kan. So dia nak ukur tekanan darah tinggi kita. So untuk resilience ni kita memang tak ada kayu ukuran. Kita tak ada kita tak ada macam kata skala 0 sampai 10 kan. Kita memang tak ada. Tetapi kita boleh tahu adakah kita ni seorang yang resilient ataupun tidak ialah dengan kita muhasabah lah. Kita muhasabah, sebab muhasabah ini pun akan menjadikan kita dapat mempelajari sesuatu. Bila kita buat refleksi, maka kita akan lebih mudah, kita akan dapat mengambil pengajaran, dan pengajaran ini apabila kita tersedar kan, dan inilah yang akan menjadikan diri kita itu adalah lebih resilient. Okey, alhamdulillah.
Okey, baik. Alhamdulillah doktor. InsyaAllah. Baik, seterusnya doktor daripada Tuan Haji Saiful Adli. Apakah kaedah untuk mengenal pasti status kesihatan mental dan bagaimana pula dengan salurannya? Apakah rawatan untuk anxiety, doktor? Okey. So itu pun soalan yang baik. Pertama sekali, sebab kalau nak bercakap tentang kesihatan mental, psikiatri ni memang banyak sangat disorders lah, memang banyak sangat penyakit-penyakit kan. So saya tak boleh nak jawab untuk setiap satu. Tetapi secara umumnya, katakanlah kita merasakan bahawa diri kita ini tidak lagi menjadi diri kita yang dulu. Ataupun diri kita ini tidak menjadi diri kita yang kita suka kan. Diri kita suka dulu, kalau macam katakan bos marah kan, kita keluar daripada bilik tu, kita just macam tak apa, tarik nafas kan, sabar, bos mungkin dalam masalah, kita pun duduk kat meja, tengok balik apa sebenarnya yang bos cuba nak kata kan. Lepas tu kita pun rasa macam okey kan, ini bos marah, kita jadi macam dengan kawan kita marah, drive kereta dah hon-hon, balik rumah kita jadi lagi hot, malam tak boleh tidur kan, dengan isteri pun kita dah lain macam, ataupun dengan suami pun kita dah lain macam, dan ini berterusan selama beberapa ketika sehingga mengganggu hubungan kita, sehingga menjejaskan fungsi kita sebagaimana yang selalunya, maka itu adalah tanda-tanda, kita kata red flag lah, bendera merah dah tu. Maksudnya kalau berlaku sedemikian yang berterusan, maka anda perlu mendapatkan bantuan daripada doktor ataupun mungkin bantuan daripada kaunselor dan sebagainya. Alhamdulillah doktor. Dan mungkin ini soalan yang terakhir. Sorry, tak jawab lagi, nak dapatkan bantuan kan? Okay. Yes, Kat Malaysia salurannya. ni dua, satu government, satu kerajaan, okey, dan lagi satu universiti lah. So bergantung di mana anda berada. Kalau nak katakan government paling mudah ialah yang pertama sekali pergi kepada klinik kesihatan yang berhampiran kan, pergi kepada klinik kesihatan dan mereka mungkin akan bagi borang DAS 21 ataupun mana-mana borang, dan dia akan tanya beberapa soalan. Jika perlu mereka akan rujuk kepada psikiatri. Okey, ataupun anda boleh pergi kepada Mentari ataupun Pusat Kesihatan Mental yang berhampiran. Semua ni boleh Google kan, Google Mentari, MENTARI. So tengoklah, kalau katakan kita berada di tadi Perak kan, so Mentari Perak. So Google nanti dia akan keluar. So kita pergi ke situ, dan kalau perlu mereka akan rujuk kepada psikiatri lah. Okey, itu secara ringkas. Kalau katakan kita tak suka pergi klinik kesihatan sebab berkena beratur panjang dan sebagainya, anda boleh pergi klinik swasta, jumpa dengan doktor, dia akan tanya beberapa soalan. Kalau perlu, diorang akan buat surat rujukan dan diorang akan rujuk kepada Jabatan Psikiatri. So dia akan dinilailah di sana. So bila kita nak bercakap dari segi private, private sekarang ni pun anda boleh Google sahaja kan, segalanya di hujung jari Google, dan anda boleh telefon untuk mendapatkan appointment. Kalau dulu kita boleh walk in sahaja. Walk in ni maksudnya kalau katakan kita ada hospital pantai, kita pergi je hospital pantai, kita cakap kita nak jumpa psikiatri. Most of the time memang kita dapat jumpa. Tetapi sekarang ni disebabkan oleh banyak sangat mereka yang mengalami masalah mental dan sebagainya, so kita kena call untuk appointment, sebab kadang-kadang you still have to wait walaupun anda pergi ke hospital private. Dan yang ketiga ialah di universiti. Universiti pun anda perlu membuat temu janji lah. So Google mana universiti yang anda nak pergi dan telefon untuk mendapatkan temu janji. Kadang-kadang mereka tak perlukan surat rujukan, kadang-kadang mereka perlukan surat rujukan. So tengoklah macam mana, sebab setiap center itu berubah. Tetapi pada kebanyakan masa untuk government, kita perlukan surat rujukan daripada sama ada daripada doktor private, daripada doktor klinik kesihatan dan sebagainya. So kalau kita nak bercakap rawatan untuk anxiety, kita tengok dari segi keterukan anxiety tersebut, mild, moderate or severe. Mungkin anda perlukan ubat, mungkin anda perlukan psikoterapi. So dan antara perkara yang kita akan bincangkan kalau berjumpa dengan saya ialah resilient ni lah. Resilient ni akan membantu seseorang itu, boleh membantu seseorang itu untuk cope dengan dia punya anxiety, insya-Allah. Okey, baik doktor. Alhamdulillah, saya ingat ini soalan terakhir doktor. Mungkin lepas tu doktor boleh tengok sikit lagi dan rumusan lah kot. Baik, doktor ni mungkin satu situasi yang diajukan oleh sahabat kita Tuan Haji Tarmizi tadi. Dia kata, haruskah kawan saya bersedih bila beliau mendapat tawaran kerja PTD? Antara syarat nak masuk kerja PTD ni tidak boleh berhubung dengan keluarga selama sebulan. Macam mana beliau nak berhadapan dengan masalah ini? Mungkin masalah kerinduan ni lah. Okeylah, bila kita nak bercakap perlukah tidak orang tu sedih ataupun tidak, again it is not up to us to judge
kan. Emosi orang itu adalah emosi orang itu. So maksudnya kalau macam contohlah kan, anak kita aiskrim dia terjatuh kan, dia terjatuh, dia nangis kan, dia nangis. Kita pun cakap, alah aiskrim jatuh, takkanlah benda tu pun nak nangis kan. Tak apalah abah beli. Contohlah kan. Yes, it's good. Kita macam cubalah nak bagi tahu dengan anak kita kan benda kecil, tak perlulah nak ni kan. Tetapi pada masa yang sama, kadang-kadang benda kecil ni lah yang menyebabkan anak-anak tu terasa bahawa ibu bapa mereka tidak tahu nilai kan. Sebab sekarang ni zaman kanak-kanak kita ni dah tak sama dengan zaman kita. Apa yang kita cakap, apa yang kita cuba didik, kita ingatkan dah betul kan, tapi disebabkan oleh sosial media, disebabkan oleh berbagai-bagai pendedahan yang kita pun tak boleh nak kawal dan sebagainya, mereka memiliki perspektif yang berbeza. Sebab itulah bila mak dan ayah kita didik kita dan kita rasa kita menjadi seorang manusia, apa yang kita belajar, yang kita lihat daripada mak bapak kita tu, kita tak boleh nak aplikasikan dah untuk anak-anak kita sebab zaman mereka adalah berbeza kan. So benda ni pun adalah salah satu bentuk resilience. Sebab itulah resilience ini penting sebab dia pun berevolusi. So itu yang pertama, maksudnya dia nak sedih ke, dia perlu bersedih ke atau tidak, it is up to him. Kalau dia rasa sedih, then kita just acknowledge saja, oh ini adalah suatu perkara yang sedih untuk anda. Kalau dia rasa anxious, yes, kita just say yes, it is understandable for you to feel anxious at the moment kan. So kita acknowledge dia. Lepas tu yang kedua, kita kena tahulah kan apa matlamat dia kan. So maksudnya inilah yang antara slide yang saya ni kan memastikan bahawa kita punya perspektif yang pelbagai. So kita bagikan dia pelbagai perspektif kan. Contoh yang pertama, dia nak jadi pegawai PTT ke tidak? Kalau jadi, dia perlulah melepasi dan menerima syarat untuk menjadi pegawai PTD. Okey, itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, kita tanya dia, sebulan sahaja ada perkara-perkara yang dia terlalu risau ke kan? Mungkin anak dia sakit, mungkin anak dia kena pergi follow up, wife dia tak boleh nak drive dan sebagainya kan. So kita go through bersama-sama dengan dia apa yang sebenarnya dia concern dalam masa 1 bulan tersebut. So kalau katakanlah dia kata macam wife dia tak boleh memandu, anak dia kena pergi follow up hospital ataupun mak dia kena pergi follow up hospital kan. So kita tanya dia ada adik-beradik ide yang lain ke tidak? Kita discuss the options. So having options in life kan, mempunyai pilihan-pilihan dalam kehidupan juga merupakan salah satu ciri-ciri orang yang resilient kan. Sebab dia tahu kalau plan A tak jadi, dia ada plan B. Kalau plan B tak jadi, dia ada plan C kan. So kalau susah, dia ada emergency contact number. So benda tu pun actually is the resilient attitude of a person. Sebab kita tahu bahawa kita tak boleh nak hidup seorang-seorang. So kita go through dengan dia kan, apa yang dia risau dalam masa sebulan ni. Kalau katakan dia risau masalah kewangan, so kita tanya dia ada sumber kewangan yang lain ataupun tidak kan. So kalau macam tak ada dan kita percaya dan kita pun ada kelebihan dari segi kewangan, so kita boleh offer dia kan. Agak-agak berapa banyak yang dia perlu bantuan, mungkin 500, mungkin 1000. So kalau kita boleh dan kita hururkanlah sebagai pinjaman kan, sebab benda tu pun membantu dia untuk go through kerisauan dia dalam masa 1 bulan. So kita tanya dia kan, whether he really wants to become PTD ataupun tidak kan. Ataupun sebenarnya mungkin dia cakap dia tak adalah nak jadi PTD, tapi this is the only job yang dia dapat sekarang ini. So kita pun kena pastikan bahawa dia melihat perspektif yang betul kan. Sebab sekarang nak dapat kerja bukan senang, especially dekat kerajaan. So kita pun bincangkanlah apa kebaikan dia. Yes, kesusahan tu hanya sebulan, tapi kebaikan dia ialah ini kan. So kemungkinan dia akan dapat tetap, dia akan dapat pencen, gaji pun actually not too bad berbanding dengan swasta kan. Sebab kalau pegawai PTD ni maksudnya kita akan start dengan 41. So itu adalah pegawai kan. So dia punya perspektif, prospektif dan sebagainya. So ini adalah perkara-perkara yang kita kena duduk dan bincang secara objektif. Okay, so kita bukan nak menilai kau ni lemah ke apa ke, tak. Kita nak tahu kenapa dia berasa lemah untuk berhadapan dengan situasi tersebut. Okay. Okay, Alhamdulillah doktor. Ingat selesai dah untuk soalan. Mungkin saya bagi laluan lah untuk doktor sambung sedikit lagi dan boleh terus kepada rumusan lah kot. Silakan doktor. Pukul 4 lebih dah kita. So saya rasa itulah, kita boleh skip ni, kita boleh skip slide ini next. Ingat slide yang seterusnya. Untuk malaslah kita punya next slide, mintalah tuan it is okay. Kita pergi yang pastilah self-reflect setakat tu sahaja. action
So kalau kita bercakap tentang self compassion, okay, resilient ini adalah salah satu daripada self compassion. Apakah yang dimaksudkan dengan self compassion? Inilah kita bersifat belas kasihan terhadap diri kita sendiri seperti mana kita bersifat belas kasihan terhadap orang yang kita sayang, kan? So for example lah, katakanlah macam kes Tuan Haji tadi tu kan, kawan Tuan Haji tadi tu dia nak pergi PTD, dia kena berpisah selama sebulan, so dia rasa macam tak kuat, dia rasa lemah kan. Mungkin dia berasa macam, ya Allah, aku ni Allah dah bagi kerja pun, dah bagi tawaran pun aku macam tak boleh nak go through kan, macam ni pun aku rasa lemah, apalah aku ni, macam aku ni memang tak gunalah. Contoh itu adalah perkara-perkara yang selalu pesakit yang saya jumpa di klinik psikiatrik kan, they always have this negative thinking about themselves. So, apa yang kita boleh lakukan ialah cara self compassion ni ialah yang pertama sekali, saya berasa takut lah, kita iktiraf kita memang berasa takut, kita berasa sedih sebab terpaksa berpisah dengan anak. Tapi kita kena tahu kenapa lah, kerana ini adalah concern saya, kan. So it is okay. So kita kena cakap it is okay untuk saya berasa lemah pada ketika ini, it is okay untuk saya berasa sedih sebab saya ada perkara yang memang saya perlu sedih, ada sebab, kan. So itu adalah self compassion, kan. Dan kita tak mengatakan bahawa diri kita lemah, tak, kita mengatakan bahawa kita sedih, tetapi sedih itu bukan menjadikan seseorang itu lemah. Kita sedih kerana ada benda yang kita hilang, sayang kan, benda yang kita kena tinggalkan dan sebagainya. Tetapi ini adalah perancangan saya, ini adalah apa yang saya akan lakukan untuk kekal tabah, untuk kekal kuat, sebagai contoh lah. So that is self compassion. Kita tidak mengkritik diri kita secara berlebih-lebihan, kan. So kalau kita gagal, kita mengiktiraf bahawa saya dah usaha tapi Allah tidak memberikan kejayaan itu buat masa ini, kan. So dia lain kan, macam aku usaha pun gagal, aku ni memang tak gunalah, tak perlulah aku usaha lagi, nasib memang tidak menyembelih aku. So benda-benda tu is not self compassion dan dia tidak akan membantu kita untuk menjadi seorang yang tabah, untuk menjadi orang yang punya kebolehan untuk bangkit semula. Next slide, Encik Saiful. Mana slide saya ya? Okey, yang seterusnya ialah ask yourself kan. So ini adalah soalan-soalan, saya tak nampak slide saya bergerak. So apakah, so bila kita nak buat self reflect ni, ini adalah soalan-soalan yang kita boleh tanya pada diri kita sendiri lah kan. So apakah perasaan ataupun apakah pelajaran yang kita boleh dapati daripada sesuatu masalah ataupun cabaran ini. Yang kedua adalah bila berada dalam situasi tersebut, apa sebenarnya perasaan kita, kan? Marah, sedih, kecewa, ataupun sebenarnya ada sedikit keyakinan. So kalau sedikit tu pun mungkin kita, contoh kita gagal dalam peperiksaan, lepas tu kita memang rasa sedih, kan? Tapi kadang-kadang kita rasa kita kena sedih sebab kita gagal. So kita tak nak iktiraf ada sedikit perasaan dekat belakang perasaan sedih tu, bahawa kita macam it's okay lah, next time pun boleh cuba lagi. Kadang-kadang kita tak nak iktiraf perasaan tu sebab kita rasa kita kena sedih. Padahal pada masa yang sama kita boleh acknowledge sahaja dua-dua perasaan tersebut. Cuma kita tahu bahawa pada ketika ini perasaan sedih itu lebih banyak ataupun lebih kuat berbanding perasaan kita yakin kita boleh cuba lagi. Kan? So ini adalah perkara-perkara yang saya rasa Masya Allah kan, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan emosi kita ini sangat luas kan. Apabila kita sedih, tak semestinya kita kena sedih sentiasa kan, tak semestinya sedih itu adalah keutamaan kita. Kan, contohlah, so kita masih lagi boleh untuk nak mengiktiraf perasaan-perasaan lain yang berlaku masa kita sedih. Contoh kalau orang tu murung, ini selalu berlaku pada pesakit saya yang mengalami diagnosis major depressive disorder kan. Bila dia dapat diagnosis major depressive disorder, bila dia semakin sembuh, dia dah mula berasa perkara-perkara yang lebih baik berlaku, dia nak rasa gembira tapi dia takut untuk rasa gembira. Sebab dia takut macam bahawa kemurungan itu maksudnya dia hanya perlu merasa kesedihan, dia perlu hidup dalam kesedihan sepanjang masa. Kan, itu adalah kita kata cognitive distortion lah. So memang betul ramai sebenarnya orang yang takut untuk hidup dalam gembira sebenarnya. Sebab kadang mereka rasa macam aku tak ada apa pun, so kenapa aku tak kena gembira?
pun. So, kenapa aku nak kena bersyukur? Contohlah. So ini adalah perkara-perkara yang kita perlu belajar, yang kita perlu ajar supaya ia boleh membentuk kita untuk menjadi orang yang resilient. Kan? Sebagaimana sedih itu tidak memerlukan sebab. Kadang-kadang untuk berasa sedih itu kadang-kadang tidak memerlukan sebab. Sama juga kan untuk kita nak berasa tenang, nak berasa gembira dan sebagainya, kadang-kadang pun tidak memerlukan sebab-sebab yang khusus. Kan? Just because. Just because tiba-tiba kita rasa macam kita dapat tengok matahari, kita rasa gembira. And it is okay lah. Kan? We don't need more explanation just to feel what we are feeling. Kan? Okay, so next. Saya rasa next ni ialah kita punya reflection untuk pandemik. Saya rasa saya dah buat serba sedikit. So kita boleh skip that slide. Slide saya masih lagi tidak berubah. So saya ingin sudahi saya punya ceramah pada hari ini dengan sepotong ayat Al-Quran. Izinkan saya untuk nak baca dia. Saya lupa surah apa ni. Tapi ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kan, yang bermaksud, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperolehi kebenaran. Kerana so bagi saya ayat ini pun sangat menepati ciri-ciri seorang yang resilient tu kan. Sebab kita kan selalu kita bukan selalulah, memang para pesakit saya memang banyak sangat kan. Kadang-kadang diorang rasa macam diorang dah doa, diorang dah bangun sembahyang tahajud, diorang cuba buat baik, diorang cuba bersedekah dan sebagainya, tapi masalah makin datang bertimpa-timpa, lepas satu lepas satu kan. Ramai je yang saya jumpa mak bapak tu nampak orang yang baik kan, orang yang beriman dan sebagainya, tapi diuji dengan anak-anak penagih dadah, diuji dengan anak yang mungkin melakukan hubungan seksual secara rambang dan sebagainya kan, dan mereka tak tahu macam mana nak berhadapan dengan perkara ini. Sebab sebab kita tahu kan Allah tu Maha Adil. Kalau kita buat baik kita ni, dan Allah akan Allah akan balas baik kan. Tetapi kita lupa kan bahawa Allah pun dia akan memberi ujian kepada kita kan, dari segi anak-anak, dari segi harta benda dan sebagainya. So dan bila kita sentiasa bertanya kan, mana Allah sebenarnya kan, so jawapan Allah memang sangat-sangat spiritual, very spiritual kan. Aku dekat kan, dekat. Teruskan sajalah berbuat baik, teruskan berdoa kan, teruskan sabar. Memang Allah akan tunjukkan jalan keluar. So kita nak teruskan sabar, nak teruskan berjalan, nak teruskan bertahan ini semua memerlukan kepada ilmu resilient, yang saya harap kita semua sedikit dapat belajarlah pada hari ini, insya-Allah. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kepada bahagia Dr. Nadia, penutup yang baik sekali tadi. Kadang-kadang kita tak sedar pun rupa-rupa ada ujian nak datang pada kita. Kita tak rancang, kita tak minta, tapi sebenarnya itulah Allah nak uji kita. Allah nak mematangkan kita untuk kita fikirkan kembali apa yang telah kita lakukan sebelum ini. Mungkin kalau orang kata mungkin ada kifarahnya kan, tapi selalu kita minta doa dengan Allah. Sebab dalam surah Al-Baqarah, tadi doktor pun dah baca surah Al-Baqarah sebenarnya, surah Al-Baqarah 186. Saya pun nak baca satu surah ni, ayat surah Al-Baqarah juga 286, 100 ayat kemudian doktor. Allah sebut apa? Ayat ni selalu kita baca dalam tahlil, kita baca lepas solat, kita baca, kita selalu sebut. Ayat apa tuan-tuan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya ataupun kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakan dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatkannya. Jadi doktor dah sebut hari ni, resilient bermakna kita kena bangkit. Kita kena bangkit. Saya sebut 3 kali bangkit. Bermakna kat sini jangan kita meletakkan kegagalan akan gagal selama-lamanya. Bangkitlah. Kita bukan duduk seorang-seorang. Kita ada sekeliling kita, rakan-rakan kita yang sentiasa bersiap sedia nak membantu kita.
Jangan kita rasa kita keseorangan. InsyaAllah ramai bersedia untuk membantu kita. Sebab apa? Esok kita mati, esok pun kita tak akan bergolek masuk dalam kubur. Kan? Kawan-kawan kita juga yang akan membantu kita. Jadi Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan mendapat satu motivasi yang terbaik untuk kita bina keyakinan diri kita. Jangan biarkan kegagalan terus menghantui kita. Jangan biarkan kegagalan ataupun ujian-ujian terus menghantui kehidupan kita untuk mencari sinar di penghujung jalan. Jadi insya-Allah doktor, mungkin doktor ada kesimpulan akhir ke ataupun kita dah selesai tadi doktor? Saya selesai tadi. Selesai dah. Okey, baik. Alhamdulillah doktor. Jadi Alhamdulillah dengan penutup kata-kata doktor tadi dengan pengakhiran suratul Baqarah ayat 186 tadi, mudah-mudahan menatijahkan satu kebaikan yang terbaik untuk warga tabung haji yang bersama dengan kita. Saya tak pasti ada tak penonton lain yang bersama dengan kita, sebab dalam senarai saya lihat semuanya warga tabung haji. Baik, sekali lagi diucapkan terima kasih kepada yang bahagia Dr. Nadia Ismail. Jemputan kita hari ini, panel jemputan kita Let's Talk Mental Health siri yang kedua. Suka saya nak maklumkan juga, saya sebut tadi kita tidak kesorangan. Di peringkat Career Enrichment Center ada menyediakan perkhidmatan akrab. Akrab ni di seluruh Malaysia ada. Jadi boleh kontak akrab-akrab, rakan-rakan akrab, nak tahu lebih lanjut tentang akrab ni, boleh hubungi pihak Career Enrichment Center Jabatan Modal Insan, dan kita ada kaunselor bertauliah bersama dengan kita, insya-Allah boleh membantu, iaitu Tuan Haji Hanif selaku kaunselor bertauliah di tabung haji boleh membantu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan masalah kita tidak terbeban, terbawa-bawa sampai kita hilang sesuatu yang terpaksa, yang kita hilang sesuatu perkara yang tidak kita ingini. Jadi untuk akhirnya seperti yang saya janjikan doktor pada awal-awal tadi, penonton bersama kita pun Alhamdulillah masih ramai, ada mencecah lebih kurang 160 orang doktor. Jadi janji kita tadi kita nak announce doktor. Kita nak announce peserta terbaik, peserta terbaik bulanan bagi bulan Januari. Ni dah masuk Februari, kan. Jadi saya nak sekali lagi nak mempersilakan yang bahagia Dr. Nadia untuk membuat pengumuman siapakah peserta terbaik bagi bulan Januari 2022. Silakan doktor. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ada drum roll ke ni Tuan Haji? Ada drum tak? Drum. Kalau tak ada, izinkan saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Tahniah kepada pemenang peserta terbaik Januari 2022 jatuh kepada Hajah Nordayana binti Nordin, bahagian simpanan dan pengeluaran Jabatan Khidmat Pendeposit dan Operasi. Masya-Allah. Tahniah Puan. Alhamdulillah. Tahniah diucapkan kepada Hajah Nordayana binti Nordin. Doktor dah announce dah nak dapat hadiah tu, insya-Allah pihak Urustia Career Enrichment Center akan beri hadiah. Hadiah apa saya tak tahu, tapi bukan kereta, bukan rumah lah. Kan, insya-Allah nantikan hadiahnya, insya-Allah boleh kontak dengan Career Enrichment Center. Terima kasih Dr. Sudi membuat pengumuman pemenang peserta terbaik bulanan. Bulan 2 insya-Allah ada lagi bulan 2. Jadi siapa yang nak hadiah ni, teruskan menyertai program yang dianjurkan oleh Career Enrichment Center Jabatan Modal Insan. Jom kita ajak kawan-kawan kita seronok program macam ni kan. Yang stres dah jadi hilang stres kan. Okey, baik doktor. Saya ingat pengakhirannya doktor, sekali lagi diucapkan terima kasih kepada yang bahagia Dr. Nadia Ismail, Ketua Jabatan Sekretariat Hospital Kulim Kedah Darul Aman, dan begitu juga kepada semua warga tabung haji yang bersama dengan kita pada petang ini. Sebelum berakhir, kita akan tayangkan di skrin sedikit borang maklum balas, link ataupun kita punya QR code borang maklum balas. Saya mohon kawan-kawan yang bersama dengan kita untuk scan QR code untuk memberi maklum balas kepada kami bagi membuat penambahbaikan program penambahbaikan program untuk kita buat lagi yang terbaik pada program-program akan datang. Sebarang cadangan dan juga orang kata aduan ataupun penambahbaikan kami alu-alukanlah
Okey, baik, di pihak Rustia tak ada apa dah kan. Baik, untuk pengakhirannya saya nak tutup dengan satu kata-kata tentang kebangkitan ini. Jangan biarkan diri kita kejayaan terbesar bukanlah tidak pernah gagal, tetapi bangkit setelah kita terjatuh. Daripada Confucius, ataupun dalam Islam kita sebut bangkitlah daripada kegagalan, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah hari ini lebih baik daripada hari semalam dan hari esok lebih baik daripada hari ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita sentiasa nak jadikan diri kita yang terbaik, diri kita yang sentiasa memberi manfaat kepada yang lainnya. Jadi untuk akhirnya, marilah kita tutup pertemuan kita dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau berkesempatan masih di talian, boleh tak onkan kamera? Kita nak bergambar sekejap, boleh tak onkan kamera? Lupa pula kita. Doktor masih ada, alhamdulillah. Jom kita onkan kamera sekejap, ambil gambar dengan doktor sekejap. Kenang-kenangan kita warga tabung haji. Mungkin Haji Saiful ataupun Ustaz Amirul boleh bantu untuk capture gambar. Alhamdulillah. Okey, boleh buka kamera semua. Okey, buka kamera. Oh, tak ada kamera, tak apa. Okey, semua boleh buka kamera, saya ambil gambar Okey, satu. Saya tunggu lagi 10 saat insya-Allah untuk semua buka kamera. Alright. Okey. 1, 2, 3. Okey, sekali lagi buat peace buat peace. Peace pula. Haji Saifullah kata buat peace. Okey, buat peace. Macam ni 1, 2, 3. Oh. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Sanep.
Surah lagu roh dah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz.